Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammani Jibril alaihi salam 'inda al-bait marratain fa shalla bi az-zuhri hina zalat asy-syamsu wa kana qadra ash-shiraki wa shalla bi al-'asra hina kana zilluhu mithlahu wa shalla bi al-maghribi hina aftara sha'imu وصلى بالعشاء حين غاب الشفق وصلى بالفجر حين حرم طعام وشراب على صائم فلما كان الغد صلى بالظهر حين كان ظله مثله وصلى بالعصر حين كان ظله ومثليه وصلى بالمغرب حين أفطر الصائم وصلى بالعشاء إلى ثلث الليل وصلى بالفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين وقتين. Rawu Abu Dawud. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, nama dia Abdullah ibn Abbas, panggil Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril alaihi salam telah menjadi imam sembahyang bagiku 2 kali di sisi Baitillah. Bila Nabi turun malam Mi'raj, Jibril turun ajak Nabi sembahyang. Jibril menjadi imam, Nabi ikut Jibril. Baik. Untuk menerangkan waktu-waktu sembahyang. Jadi setiap waktu Nabi Jibril turun 2 kali. 2 kali. Awal waktu, hujung waktu. Awal waktu, hujung waktu. Nak tunjuk yang ni mula dia, yang ni habis dia. Ni mula dia, habis dia. Jadi Zuhur 2 kali, Asar 2 kali, Maghrib 2 kali, Isya 2 kali, Subuh 2 kali. Jadi 2 kali aja. Ajak awal waktu, hujung waktu. Awal waktu, hujung waktu. Nak bagi tahu kata sakat ni awal dia, sakat ni habis waktu dia. Itu. Lalu ia sembahyang Zuhur denganku ketika gelincir matahari. Matahari atas kepala tu dia panggil rembang, matahari rembang. Dia bila gelincir sikit tu, iaitu ketika kelihatan sedikit bayang-bayang menunjukkan gelincirnya. Kan bila matahari tegak tu kita tak nampak bayang. Bila dia genjak sikit nampak bayang. Itu masuk Zuhur. Dan ia sembahyang Asar denganku ketika bayang-bayang suatu benda sama panjangnya dengan benda itu. Zuhur tadi, bila bayang nampak sikit saja, masa tu Jibril sembahyang Zuhur. Aku pun sembahyang. Jibril jadi imam, Nabi jadi makmum Jibril. Bila masa Asar, bayang sama panjang dengan benda tu. Tuan-tuan, cuba kita jangan berpegang sepenuhnya pada jam. Jam ni sebagai alat yang baru dicipta. Lah ni dulu tengok jam, lah kita lepas tu tengok takwim, lepas tu lah ni kita semua pakat tengok lah jam elektronik tu dengan hati, sampai kita tak tengok yang asal. Akhirnya sikit hari lagi budak-budak lah ni dia tak tahu masuk waktu sembahyang. Dia tahu Zuhur 7.20, Zuhur 1.20, Asar 4.30. Dia sebut waktu je lah ni. Ini tak bagus. Maghrib 7.30, Subuh dia pakai main jam semata-mata saja. Jam ni yang kemudian dah. Asas sekali ialah waktu. Waktu berdasarkan kepada pergerakan matahari. Sebab tu kita kena tengok sama. Cuba sesekala tengok. Sebelum tengok jam dah, sebelum tengok jam, cuba sesekala kita tengok matahari. Macam saya kata Fajar Sadiq, Fajar Kazim. Nada. Sebab tu saya kalau ada di pantai, ada di dulu pun kalau saya di Langkawi tu pagi-pagi saya budak-budak pukul 4 pagi bawa budak-budak pergi di pantai.
berkiam mulai apa semua, boleh tengok cerah, tengok ni fajar kazi, tak masuk lagi subuh. Ni masuk dah subuh. Jadi tengok jam ni subuh. Kita boleh tengok. Tu ni Allah Taala buat pantai, buat apa sebenarnya benda tu lah. Tapi kita pergi pantai lah ni, pergi semata-mata nak seronok. Semua nak seronok. Tu saya suruh depa anjur sekali tu saya nak ajak supaya berkiam mulai di pantai. Ada 4 pagi pantai sampai duha. Kita boleh tengok alam tu, ada matahari apa semua, baru kita nampak yang ni. Jadi hari ni macam kata tadilah, semua main jam sampai nak selok tengok matahari tak mau dah. Tu saya kata, saya rasa lah ni pun tak tahu dah apa itu fajar sadiq, fajar kazi. Gelincir tak gigih matahari lantak api lah, yang penting aku tengok jam. Tengok jam. Jangan tuan-tuan, tak bagus. Nada, kita kena tengok sama yang asal. Yang asal. Sampai lupa lah kalau kita tak tengok. Itu. Tu dia kata, Nabi duk cerita tu lah. Jibril turun ajak aku, Zuhur, matahari, bila nampak bayang sikit. Bila matahari terpacok betul-betul, tentulah bayang tu tak nampak. Bila dia condong sikit, nampak sikit. Zuhur. Asal, kalau bayang tu, kalau benda tu panjang sedepa, bayang pun panjang sedepa. Kalau benda tu panjang 2 depa, bayang pun panjang 2 depa. Jadi ikut benda. Itu masuk waktu asal. Dulu mungkin kita cik-cik dulu ada juga turun, dia ambil kayu dia cucuk. Tua dulu. Ni masuk asal dah ni, masuk asal dah ni. Budak lah ni tak tahu pop. Tu kadang jam tu dia kira jam tu bila lama-lama dia lari. Dia bunyi je tiba bang. Masuk waktu tu jam bunyi dah. Dia bukan kira apa dah. Dia kira jam. Jadi rugilah kita tak tengok alam yang Allah Taala jadi. Pakat duk perhati tengok jam semua. Bukanlah tak boleh tuan-tuan, tapi kalau kita tak tengok tu yang asal, rugilah. Baik. Dan ia sembahyang maghrib denganku ketika matahari masuk semasa orang berpuasa, berbuka puasa. Malaikat Jibril ajak sembahyang dengan aku waktu maghrib ketika matahari masuk. Apa kira masuk? Matahari terbenam, orang berpuasa, buka puasa. Dan ia sembahyang isya denganku ketika hilang mega merah. Hilang mega merah. Ni pun kita tak nampak mega merah ni. Kalau dalam kitab panggil syafaq merah. Tempat kita tak nampak. Kecuali kalau kita duduk di pantai, kita nampak. Masuk bila matahari tenggelam, masuk maghrib, tapi mega merah tu nampak lagi. Mega merah tu bila tenggelam kan, duduk tepi pantai pun nampak lah mega merah tu. Itu masih lagi waktu maghrib. Bila mega merah tu hilang, masuk waktu isyak. Dulu saya rajin pergi Mesir, pergi apa dia Mekah lah, kita pakai pergi belakang ada. Bila kita naik, dia banyak padang pasir dah. Bila berjalan kadang-kadang sampai maghrib kita jamak takhir. Masuk maghrib kita duduk tak kereta lagi, tengok depan cerah tak nampak apa. Maghrib masuk lama dah ada, tapi kita nampak lagi merah tu. Syapak merah tu nampak lagi. Lah ni kita tak nampak. Okeylah pasal kelang banyak juga, bangunan banyak. Kita tak tengok lagi dah mega merah. Jadi pasal tu kita tengok gelap-gelap dah, tapi tak masuk isya lagi. Mega merah tu masih ada lagi. Masih ada lagi. Kan dia tenggelam, mega merah tu nampak. Itu waktu maghrib. Waktulah Jibril ajak. Dan ia juga sembahyang subuh denganku ketika diharamkan makan dan minum atas orang yang berpuasa. Jibril sembahyang subuh dengan aku ketika makan dan minum haram ketika orang yang berpuasa. Banyak. Sebab tu Nabi balik sembahyang subuh. Bila balik sembahyang subuh, Nabi dah nampak dah cahaya-cahaya sikit-sikit. Kita pun elok pun nak balik subuh tu, nampak dah cahaya sikit-sikit. Kalau kita pergi gelap, balik gelap, macam tak sembahyang subuh. Ada, boleh betul dah main, tapi tak dapat suasana tu. Sebab tu kita pergi azan bagi masa sikit. Buat 15 minit ke 10 minit untuk orang siap nak pergi masjid.
Lepas pada tu semayang. Lepas semayang wirid sikit. Ada wirid. Bila wirid agak-agak kita balik tu nampak dah bayang-bayang cerah tu. Terasa semayang subuh. Sebab tu Nabi keluar semayang subuh tu nampak bayang-bayang. Ni dak pi gelap balik gelap. Sedangkan dah subuh dah. Tu yang dia tidur lagi tedah. Dia ingat malam dah. Habis dah malam. Baik. Setelah itu maka pada hari esok pula Jibril mai lagi ajak Nabi. Jibril datang lagi menjadi imam. Ia semayang zuhur denganku ketika hampir bayang-bayang suatu benda. Zuhur hampir satu benda. Tengok. Zuhur tadi kali pertama Jibril ajak masa bayang dah sikit je. Mari pula esok Jibril mari jadi imam ajak Nabi ketika bayang tu hampir nak dapat sama panjang tu. Yang satu benda kata kita cucuk kayu esok kan. Bayang nampak masuk subuh. Masuk subuh. Masuk zuhur. Gitu. Lepas tu bayang tu panjang. Kalau dia sama bayang tu dengan kayu tu asal. Dah. Ni dekat-dekat je. Ini penghujung waktu zuhur. Penghujung waktu zuhur. Jibril ajak. Awal hujung. Itu. Supaya tahu waktu. Dan ia semayang asar denganku ketika hampir bayang-bayang suatu benda. Dia semayang asar dengan aku. Dia semayang asar dengan aku ketika hampir bayang satu benda 2 kali panjang daripada benda itu. 2 kali panjang daripada benda itu. Baik. Bila bayang-bayang tu sama panjang dengan benda itu, masuk waktu asar. Bila bayang-bayang tu 2 kali ganda panjang dengan benda tu, maknanya ni dah hujung waktu asar. Cubalah try buat. Kena buat, tengok. Ni betul. Tengok kita nak suka jam kita tu betul tak betul, tapi kita betul tak betul. Cara dia ni. Jadi, baik. Dan ia semayang maghrib denganku ketika matahari masuk semasa orang ni berbuka puasa. Tidak berubah waktu. Kecuali maghrib saja. Kemarin Jibril ajak waktu matahari masuk. Hari ni pun Nabi ajak juga, Jibril ajak juga waktu matahari masuk. Maghrib sama. Sebab itulah maghrib ni kalau semayang tu imam tak suruh dibaca surah panjang-panjang. Dan selepas azan pun tak boleh tunggu lama-lama. Sebab waktu maghrib tu singkat. Kan? Jibril ajak waktu zuhur, awal zuhur, hujung zuhur. Asar, awal asar, hujung asar. Bila maghrib, kemarin pun waktu tu, hari ni pun waktu tu. Kerana waktu maghrib ni singkat. Sebab tu setengah ulama kata kan, setengah ulama kata hilang syapak merah. Lagi mana ada syapak merah tu, waktu maghrib lagi. Setengah ulama kata waktu maghrib tu sekat tu saja. Bang semayang sunat 2 rakaat, semayang maghrib wirid sikit, semayang sunat, habis semayang sunat, habis dah waktu maghrib. Ada 2 pendapat juga. Isya tu hilang syapak merah betul. Jadi waktu maghrib ada 2 pendapat ulama kata waktu dia singkat sangat ya. Ada pendapat ulama kata selagi mana ada syapak merah tu, selagi tu ada waktu maghrib. Kalau tengoklah hadis ni pun, hari pertama waktu tu Jibril ajak, hari kedua pun waktu tu juga. Maknanya waktu maghrib ni singkat, jangan semayang lewat maghrib. Tak bagus. Walaupun kalau lah ni pukul 8 kan, pukul 8 kita semayang maghrib, ada lagi waktu maghrib tu. Tapi setengah pendek. Hingga sepertiga di waktu malam. Itu berlalu. Dan ia semayang subuh denganku ketika bersinar siang. Dia semayang subuh dengan ketika bersinar siang. Hari kedua. Hari pertama ketika nampak naik fajar sikit. Hari kedua nampak bersinar siang tu, masa tu Jibril mai ajak nak tunjuk kata waktu subuh sampai tentu. Kemudian ia berpaling kepadaku lalu ia berkata, wahai Muhammad, inilah waktu sembahyang nabi-nabi yang terdahulu padamu. Lepas tu Jibril berpaling kepada Nabi Muhammad, kata, wahai Muhammad, inilah waktu nabi-nabi dulu sembahyang. Dan dalam pada itu waktu sembahyang yang mudah dikatakan yang mudah dikata Hawa,
ialah di antara dua waktu ini. Dua waktu ini. Itu. Baik, itu di antara waktu ke waktu tu, inilah orang panggil waktu sembahyang. Menurut huraian ahli hadis, sebaik-baik sahaja sembahyang 5 waktu difardukan oleh Allah pada malam Isra' dan Mi'raj, maka pada hari esoknya turunlah Jibril alaihissalam untuk menunjukkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cara-cara mengerjakan sembahyang dan menerangkan waktunya satu persatu sebagaimana tersebut dalam hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain. Nabi turun malam Isra' wal Mi'raj itu, esok tu Jibril turunlah ajak Nabi cara-cara sembahyang dan waktu-waktu dia. Nabi terima sendiri malam tu sembahyang, tapi Jibril turun ajak Nabi. Dia kata belajar ni mengenai wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Belajar ilmu tu fardu atas setiap lelaki perempuan. Nabi pun Jibril turun ajak. Bukan tak boleh Allah nak bagi wahyu turun dan tak kena belajar. Sahabat-sahabat pun belajar direct pada Nabi. Tabi'in belajar pada sahabat. Kita belajar cara begini ni, ini sunnah. Ini tarikat nama dia. Nabi ambil ilmu berdepan, sahabat ambil ilmu berdepan, kita pun ambil ilmu berdepan. Sebab tok guru kita ambil ilmu depan tok guru kita. Tok kita ambil ilmu depan tok guru dia, kita pun kena ambil ilmu depan tok guru kita. Bolehlah lah ni. Ada live, boleh tengok live. Ada apa dia? YouTube lah ni, macam-macam boleh tengok apa semua, boleh lah. Sekadar untuk bantu-bantu. Tapi yang paling berkat sekali, ambil berdepan. Ambil berdepan. Kena ada usaha ikhtiar. Itu. Baik. Menurut keterangan lagi, semasa Jibril turun pada waktu zuhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah sahabatnya supaya menyeru as-salatu jami'ah, untuk sembahyang berjamaah, kerana pada masa itu masih belum menggunakan seruan azan. Masa nak masuk waktu, Nabi suruh sahabat sebut as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Itu. Masa tu tak ada azan lagi. Lepas azan disyariatkan, tak ada as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah ni untuk sembahyang sunat je. Sembahyang sunat je. Sembahyang raya as-salatu jami'ah rahimakumullah. Sembahyang maya as-salatu jami'ah rahimakumullah. Itu. Sembahyang sunat. Adapun sembahyang fardu, ada azan dan iqamat. Dulu semua azan dan iqamat tu tak ada, guna as-salatu jami'ah. Itu saja. Baik. Lalu baginda berimamkan Jibril, manakala orang ramai berimankan baginda. Awal lagi kan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berimankan Jibril. Nabi ikut Jibril. Jadi sahabat ikut Nabi. Main tuan-tuan, semayang ni pusaka peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sujud, kita sujud. Nabi rokok, kita rokok. Ikut. Mati itu senang. Nabi naik malam Isra' wal Mi'raj, Nabi tengok amalan semayang tu, langit pertama sampai langit ketujuh, Nabi teringin. Masa tu tak ada lagi fardu semayang, Nabi teringin nak buat. Kerana ada malaikat qiyam sampai kiamat. Ada malaikat rukuk sampai kiamat. Ada malaikat tasyahud sampai kiamat. Ada malaikat sujud sampai kiamat. Cuma malaikat ni buat satu-satu. Hati Nabi teringin, Allah Maha mengetahui. Allah kurniakan amalan malaikat tu kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita buat semua. Rokok ada, sujud ada, qiyam ada, tahiyat semua ada. Ya salam, ya salam. Ada malaikat mengucap ya salam, kita ada salam. Jadi bila kita mati esok, roh orang baik dibawa naik ke langit. Hang qiyam semayang, jumpa malaikat sama dengan hang selamat. Naik langit lagi, jumpa malaikat rokok, hang pun rokok. Sama, hang selamat. Naik lagi langit, hang sujud, jumpa malaikat sujud, hang pun sujud. Senang. Orang tak semayang dia nak pergi mana? Saya kata tadi lah, duduk atas dunia megah. Megah.
Tak semayang tak berasa apa. Ha mampu, sebut mampu. Ha mati. Ha mati. Mati nak pergi mana? Macam mana? Siapa kawan hang? Nak berkawan dengan malaikat, hak malaikat buat hang tak pernah buat. Hak malaikat buat hang tak pernah buat. Macam mana? Susah. Amalan pula kita tahu kan malaikat asar dengan subuh ni tempat malaikat tukar shift. Hak malaikat malam naik subuh. Malaikat siang mai asar pula mari malaikat malam pula. Malaikat malam turun, malaikat siang naik. Buat naik tu sambil buat naik amalan dia. Hari-hari malaikat tengok. Para malaikat lagi ketujuh tengok diusung naik amalan, usung buat naik bersinar-sinar macam cahaya. Selalunya duk buat naik amalan je. Tuan dia tak naik. Hari itu amalan tak naik, tuan dia naik. Roh tuan dia naik. Malaikat duk kenal lama dah. Senang. Ni tak pernah lalu pun. Amalan pun tak pernah lalu. Tiba-tiba roh nak lalu. Oi. Pandang, amalan tak pernah lalu pun. Ni malaikat dah kenal dah amalan. Tiba-tiba orang tu lalu sendiri. Mestilah kena lalu. Nyawa akan jabut innal abrara lafi illiyin. Roh orang yang baik itu dibawa naik ke illiyin, tempat yang tinggi. Allahu a'lam. Allah bawa naik tempat yang tinggi. Tapi amalan tuan-tuan sampai ke langit, malaikat cek dulu. Ada riak takabur lepas turun. Ada ujub suhah lepas turun. Ada ungkit-ungkit lepas turun. Amalan tu nak bersih betul-betul yang nak simpan di Lauh Mahfuz untuk kita ni. Nak simpan untuk bekalan kita tu suci bersih. Tu orang panggil ikhlas. Ikhlas. Hak tu boleh lepas. Tu Nabi sebut kullun nasu halqa illa al-alimuna wa kullul alimina halqa illa al-amiluna wa kullul amilina halqa illa al-mukhlisun wal mukhlisun ala khatarin azim. Kata Nabi, semua manusia itu celaka, binasa, kecuali orang-orang yang berilmu. Orang berilmu pun celaka kata Nabi, kecuali orang yang beramal dengan ilmu dia. Orang berilmu pun celaka lagi kata Nabi, kecuali dia beramal dengan ikhlas. Orang ikhlas kata Nabi ala khatarin azim. Orang yang ikhlas tu pun duduk di atas jurang bahaya yang besar. Hang kata ikhlas, ada lagi syaitan nak ganggu hang dengan ikhlas. Hang kata ikhlas, pergi tengok tak ikhlas. Ni saya bantu ikhlas lillahi ta'ala, bukan di sini. Cek kotak. Betul semayang, puasa, buat ibadat apa semua, ada bercampur. Malaikat empas turun. Kira SP boleh tengok. Kerja sampai 30-40 tahun kerja. Boleh picit ada ke tak ada? Nampak? Oh ada punya. Amalan boleh picit, nak picit kat mana? Tak, tunggu pi esok lah tengok. Hadut semayang lama ni ada ke tak ada? Hak puasa lama ni ada ke tak ada? Hak sedekah lama ni ada ke tak ada? Ada untunglah hang. Kalau tak ada, nah tu yang kena belajar ilmu tasawuf, ilmu hati, supaya kita ikhlas. Buat amal ibadat apa pun kena ikhlas, jangan kerana nama. Lah ni tuan-tuan zaman semua nak menunjuk. Tolong orang menunjuk, bantu orang menunjuk. Siap pula kadang tunjuk pula kami bantu orang lain buat apa? Pi mana habis? Bantu sudah, yang tanya orang. Pi mana? Ni tengok kami yang sampai dulu. Mana YB? Mana ni jabatan tu? Mana ni? Janganlah, tolonglah. Bantu-bantulah. Nak tolong je bawa kamera. Nak tolong je bawa kamera. Viral. Ni dunia sekarang. Sekarang tunjuk, tolong. Adalah tuan-tuan betul kalau kita tolong tunjuk bagi orang pakat tengok apa semua orang lain tiru apa semua, tapi nak jaga ikhlas tu bukan senang. Ikhlas tu bukan senang. Ada orang buat puluh-puluh tahun dah, tapi tak habaq kat siapa, tak tolong kat siapa. Lepas tu bila tolong
Kita pula mungkin ni aku je, kami tolong, kalau tak ada kami tolong siapa pun tak tolong. Oi, sebelum hampir orang lain pi lama dah. Tolong. Hang nak buatlah. Tolonglah, bantulah. Tapi janganlah nak nama. Nak menunjuk-nunjuk. Nabi semua amalan yang disukai ialah orang yang memberi tangan kanan bagi seolah-olah tangan kiri tak tahu. Bagi sengat-sengat bagi, ingat bagi. Carilah amalan masing-masing. Amalan kita nak bawa naik ke langit, sampai ke langit, ditapis, yang bersih betul-betul daripada segala syirik khafi, syirik-syirik yang tersembunyi, tujuan-tujuan yang tersembunyi, bersih betul-betul, simpan situ. Hamati so ambil, Allah bagi ganjaran cukup untuk kita hidup di akhirat so. Lipat-lipat kali ganda Allah Ta'ala bagi. Jadi macam itulah tuan-tuan, kena jaga elok, kena jaga hati. Yang gaduh nak kena mak. Malah ni semua dulu-dulu nak masuk siaran susah. Kena pergi televisyen tu, lah tangan boleh buat live lah ni. Boleh tunjuk, boleh takat gambar, boleh hantar, boleh apa semua. Cuk kita sedap di dunia, akhirat tak ada apa. Sebab apa? Main tahajud pun tunjuk kat orang. Semua segala tunjuk kat orang. Baca Quran pun tunjuk kat orang. Tolong orang pun tunjuk. Habis semua nak hafal kat orang. Akhirat esok kata Nabi, manusia yang paling celaka sekali, dia pergi ke akhirat esok, dia kata, ya Allah, manalah amalan saya dulu buat. Allah kata, dulu hang buat untuk siapa? Minta kat orang tu. Hang buat bukan untuk aku lah ni, hang buat untuk orang lain, tapi minta kat aku, pergi minta kat orang tu. Nabi minta kat orang tu boleh tolong pada akhirat. Yang boleh bagi tolong Allah saja. Lah hang buat nak nama, hang buat nak bagi orang puji, hang nak apa semua, bila minta kat orang tu. Kata Nabi, aku takut, yang sangat-sangat takut ialah syirik yang tersembunyi. Apa dia? Buat kerana orang. Tak buat kerana orang pun tak betul ya. Dua sekali, buat kerana orang pun tak betul, tak buat kerana orang pun tak betul. Aku malas sangat mengaji kekak lagi daripada kata alim sangat. Tekan kerana orang, siapa nak kalau orang? Beban nak tuduh, nak pakai tuduh labuh sikit, tak kira pakai ustazah pula. Nak pergi majmuah kekak lagi, tak kira pakai kata lebay sangat pula. Ni pun tak betul. Nak buat ibadat kira dengan orang. Kok orang kata buat kerana orang pun tak betul, tak buat kerana orang pun tak betul. Ingat lillahi ta'ala. Baik. Pada hari yang pertama, Jibril mengerjakan sembahyang bersama-sama baginda pada awal waktu, tiap-tiap sembahyang 5 waktu. Dan pada hari kedua, sembahyang yang dikerjakan pada waktu yang lewat, seperti dinyatakan mengenai sembahyang Isya, pada waktu yang akhir sekali mengenai sembahyang Zuhur, Asar, Subuh. Sembahyang Maghrib pula telah dikerjakan pada masa yang sama, kerana masanya memang singkat. Ingat tuan-tuan, Maghrib waktu dia singkat, Jibril ajak waktu yang sama saja. Waktu lain awal waktu, hujung waktu, awal waktu, hujung waktu, awal waktu, hujung waktu. Maghrib hari pertama pun waktu tu, hari kedua pun waktu tu. Kerana waktu Maghrib waktu yang singkat. Tuan-tuan, Maghrib ni kita kisah sembahyang. Adapun kalau jaga masuk waktu sembahyang tu, waktu-waktu lain tuan-tuan, elok kita sembahyang awal waktu. Afdal kita sembahyang awal waktu. Walau bagaimanapun bukan wajib sembahyang awal waktu. Tuan faham? Kita elok jaga masuk waktu sembahyang masuk waktu sembahyang, tapi bukan wajib sembahyang awal waktu. Sunat kita sembahyang awal waktu. Yang ni duk tekak selalu. Kita kerja kelang. Kita sembahyang Zuhur tak apalah waktu tadi. Sagi kerja-kerja, saat masuk waktu asar pula. Oh, gaduh nak pergi sembahyang. Kelang tak mau bagi. Kelang orang. Kena pula ketua-ketua hadut dalam tu orang kita pun semua. Nak sembahyang juga. Ha ni dia syaitan. Ke masuk neraka. Ke masuk waktu sembahyang tak bagi sembahyang. Tak ada. Tak payah kita bertengkar lah. Jibril ajak sembahyang asar. Ada awal waktu, hujung waktu. Habis kerja apa-apa lagi. 5.30. 5.30 ada asar lagi dah. Ada bagian sembahyang. 6 kali berapa? Tu yang kadang-kadang orang nampak kata, orang yang tak faham kata itu Islam lah menyusah. Dia ada awal waktu, hujung waktu, lebih-lebih hang kerja.
Kita kerja tak apa. Duk berkeling dalam ni apa hang ni pun jadi baru kapiak kau. Kawan dia lah dalam tu. Apa semua orang nak semayang pun tak bagi apa semua ni. Tak apalah. Kita kerja habis pukul 5.30. Ada lagi dah asar. Betul lah asar masuk 4.30 lah ni. 5.30 ada asar lagi dah? Ada. Oh tak ada 5.30. Pukul 6 ada asar lagi dah? Ada. Mayang lebih lagi ha? Ada kerja. Kerja pula dengan orang. Tak apa. Faham tak? Ya masalah tak bagusnya. Tak ada kerja apa pencet. Mayang asar pukul 6.30. Ni nak mampu ni sama dia. Tak ada kerja apa. Duduk je nak kerja apa. Yang namanya lambat ni kita kerja. Pada kita ni kerja. Pula kerja dengan orang pula. Kalau kita buat apa semua jadi fitnah pula. Tak main jadi menyebabkan kadang-kadang kawan-kawan kita hak lebih-lebih pergi minta kerja. Nak minta kerja tu kena buang kepiah ni. Sebab pakai kepiah dia tak mau lagi rajin mayang ganggu kelang dia. Sebab orang lebih-lebih yang buat kacau di kelang tu. Islam tak suruh pelaku tu dia yang bertegas. Macam semayang awal waktu ni wajib. Tak. Semayang awal waktu itu afdal. Pada afdal bagi orang yang tak ada apa. Tapi kalau kita kerja dengan orang, ada. Janganlah masuk tadi dah nak masuk waktu orang. Saya tak boleh. Saya tiap-tiap waktu masuk waktu semayang saya mesti kena semayang. Jadi pun jadi klaim pun jadi pun semua. Kena jadi tukar kilang diri. Tak boleh bagus tu. Tuan-tuan faham tak? Tu jadi fitnah balik kepada agama kita. Ada jadi fitnah balik kepada agama kita. Tak apa. Tadi Nabi kerja tu. Habis 5.30 tengah semayang. Yang mayang pun semua. Asar ada sampai mana? Lagi tak masuk maghrib dah ada asar. Cuma kita lewat lah sikit. Nampak mana kita dah kerja. Ada tak kerja tak apa. Betul yang Jibril turun ajar awal waktu hujung waktu. Awal waktu hujung. Maghrib jangan. Maghrib yang kisah juga semayang tu. Tu pun kalau terlewat sikit tak apalah sebab ada pendapat mengatakan lagi tak masuk isyak ada lagi maghrib. Yang ni kita guna untuk darurat lah. Ada kita guna untuk darurat kalau sangat lama tak payah buat apa semua. Kita gunalah pukul 8 bukan maghrib. Jangan buat kerja tu. Tapi kalau darurat sangat ada pendapat mengatakan masih lagi ada waktu maghrib masa tu. Tapi tak apa kemas dah. Faham tak? Tapi kalau pukul 6 tadi memang semua mengatakan ada lagi asar. Ada lagi asar. Ada bertengkar apa? Faham tak? Kerja kerja kita tak boleh. Kita pukul 1 masuk kerja. Masuk kerja. Lagi ada rehat pukul 3 lagi. Pukul 3 ada rehat lagi apa semua. Pukul 3 ada zuhur lagi tak? Ada. 3.30 ada zuhur lagi tak? Ada. Pukul 4 ada zuhur lagi tak? Ada. Islam ni ringan, bukan berat. Ada lagi zuhur. Semayanglah waktu-waktu yang diberi masa tu. Hak dia daripada jangan lepas daripada waktu bawah nak semayang tu tak betul lah. Kecuali kalau kamu musafir, ada jamak takdim, jamak takhir. Kadang-kadang betul kalau tokek kafir tuan-tuan, dengan sebab kita ni lah yang menyebabkan dia silap faham. Dia silap faham agama kita tak boleh yang lebih-lebih ni punya. Jadi orang-orang lebih minta kerja dia tak mau, takut dia semayang kerak dia tahu. Padahal dia pun dah lah lepas bagi salam tu dia wirid saja setengah jam. Orang pergi marah wirid pun lama-lama ni bekerja ni apa ni nak wirid macam Quran kerja. Padahal dia di rumah bagi salam loncat tu weh. Kalau kerja, inilah orang kita tuan-tuan sekalian. Masuk jabat-jabat kerajaan sama. Lagi takkan jabat kerajaan. Ada kerja tu. Lembaga hasil dalam negeri. Apa dia lagi? Custom, migration, apa semua ni. Tak boleh lah tuan-tuan sekalian. Bagi salam, kita ada kerja yang semayang ibadat nak kena menghadap kiblat, tak boleh buat kerja apa semua ni, mayang je. Mayang aja. Ada apa hal lain boleh sambil-sambil. Hang puasa boleh sambil-sambil buat benda lain. Apa ada lagi? Haji boleh sambil-sambil buat haji, buat benda lain boleh. Boleh. Berzikir bukan kena menghadap kiblat sila setambun. Sambil-sambil pun boleh. Ada sambil-sambil pun boleh. Baca Quran sambil-sambil pun boleh. Ni saja. Tahu tak saja. Tu cerita. Lepas bagi salam bangun dah.
Memanglah kita belajar, lepas bagi salam duduk sekejap bagus. Tapi nak bagaimana kita ada kerja? Sagi sampai-sampai jalan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak ada masalah. Berdoa. Tak nanti duduk setambung menghadap kiblat berdoa. Sambil-sambil kita berdoa pun boleh. Maklumlah kita kerja, tuan-tuan. Abang tu ada hari setengah-setengah orang kerja-kerja tu kan. Bila dia mari duduk pondok, duduk lapang, dia rasa lega. Pasal apa? Lepas bagi salah dia nak wirid pun tak apa. Masuk waktu semayang, dia nak semayang terus, tak ada apa kacau dia. Dia rasa lega buat ibadat. Ada. Tapi walau bagaimanapun, kita kena faham waktu-waktu yang diberi untuk kita semayang. Baik. Hadis ini juga telah dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i rahimahullah mengenai waktu-waktu semayang. Berdasarkan hadis tersebut dan hadis-hadis yang lain, alim ulama menerangkan waktu zuhur mulai gelincir matahari hingga bayang-bayang suatu benda sama panjang dengan benda itu. Waktu asar pula mulai daripada bayang-bayang suatu benda sama panjang dengan benda itu hingga matahari terbenam. Waktu maghrib pula mulai daripada matahari terbenam hingga hilang mega merah. Waktu isyak pula mula daripada hilang mega merah hingga terbit fajar shadiq, masuk subuh. Waktu subuh pula mulai daripada terbit fajar shadiq hingga terbit matahari. Siapa pernah tengok fajar shadiq? Tak pernah tengok, esok buka tikat tengok. Duk ada setiap hari. Hang je tak mau tengok. Nah, itu fajar shadiq. Baik. Arahan memelihara sembahyang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul sebenarnya termasuk juga memelihara dan menjaga waktu yang betul. Waktu yang betul, jaga waktu yang betul. Okeylah. Sembahyang jemaah paling baik. Sembahyang waktu paling baik. Sekurang-kurangnya jangan sembahyang luar waktu. Alhamdulillah kita kerja, kita boleh sembahyang dalam waktu, syukur. Cuma tak boleh kerja awal, mungkin tak boleh semayang awal waktu. Nampak mana? Sebab time kita tak sama. Tapi boleh lagi semayang dalam waktu. Cukuplah, alhamdulillah. Faham tak? Itu. Semayang yang afdal yang dikerjakan pada awal waktunya. Kecuali semayang isyak yang afdal dikerjakan pada waktu jauh malam. Dalam saat yang sunyi, sepi dan tenang tenteram. Isyak. Isyak tuan-tuan, kalau kita maya waktu pun semaya seorang. Nada, sebab kita seorang tak pergi mana. Tak apalah ni aku seorang je. Kalau maya waktu jemaah, maya lewat waktu, mai seorang bebek jemaah. Ni mai seorang. Lewatkan sikit bagi sunyi apa semua, masa tu termayang isyak. Mai isyak. Nah, maknanya 1/3 awal, bukan 1/3 akhir. Saya ingat dalam pukul 10-11 lagi sebelum kita tidur sembahyang isyak. Baik. Ada sahabat-sahabat dulu tunggu Nabi sampai terlena, Nabi tak keluar. Tengah-tengah malam sikit pun Nabi keluar. Mereka pun tunggu sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kamu duk tunggu aku daripada tadi sampai sekarang. Yang tunggu tadi kira pahala sembahyang dah. Setengah-setengah sahabat sembahyang dulu depa tidak. Tengah-tengah, jadi isyak lewat sikit tak apa. Tapi tak baik tidur dulu. Tak pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tak apalah aku tidur dulu, sehari aku bangun sembahyang isyak pukul 3. Boleh, tapi tak bagus. Tak bagus. Kata tak apa, tidur lagi pukul 3 4 aku bangunlah sembahyang isyak bab tajuk semua sekali. Boleh buat lagu tu, taklah sampai haram. Tapi sebaik-baiknya sebelum tidur sembahyang isyak dulu. Amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sembahyang isyak, Nabi tak cakap dah dengan siapa-siapa. Tidak. Betul tuan-tuan. Kita sembahyang isyak, pas sembahyang isyak, pi borak lu kedai kopi. Pompam sembang gitu gini semua ni, satgi baru tidur. Jadi tak clear, tidur tu tak pun nak clear. Faham tak? Sepatutnya lepas sembahyang isyak tu habislah. Mayang isyak, lepas mayang isyak, kalau bangun buat witir pun buatlah. Aku tak nak bangun sekejap pun tak apalah. Ke isyak tu selesai lah. Lepas mayang isyak tu baca doa apa semua, siap sikit mayang sunat isyak apa semua, elok dah, bersih semua dah, penutup dah malam tu, tak pala lena. Habis dia tu. Itu yang isyak tu elok lewat sikit. Boleh tak masuk-masuk waktu isyak, pas pada tu mayang isyak, lepas tu tak cakap dengan siapa. Payah buat kok no.
Nak tidak awal ingat lagi. Ya dah. Nak tidak lagi pun semua. Itu yang Isya tu lewat sikit bagus. Tapi tengoklah kalau masjid-masjid kita dia boleh lewat tu. Tu yang kadang-kadang saya lemah kadang tu. Masuk je waktu Isya gaduh nak bang selalu. Kelang kabut nak bang dalam masjid tu. Biar apilah. Mayang lambat sikit tak apa. Kan kadang tengah tu kuliah kan. Kuliah. Terus lewat sikit tak apa sebab Isya lewat. Sebab kita balik. Kalau kita main Isya pukul 9, 9.30 boleh nak sampai rumah pukul 10 ni. Tidak. Tak apa dah. Sebab kita tetap Isya. Sebab tu Isya Nabi lewatkan sikit. Ada pun yang lain bayar waktu. Menutup aurat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'ah wa arzaqan wasi'ah malam salihah sa'adatan darain wa husnul khawatim anta khair rizqi Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Derma wakaf tuan-tuan sekalian masih lagi diperlukan untuk pondok kita di Kulim. Jadi sesiapa nak derma wakaf diperlukan.